Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Asnul. Kali ini kita akan membincangkan bahagian yang ketiga bagi bab 8 vektor matematik tambahan tingkatan 4. Untuk standard kandungan 8.3 vektor dalam sata kartes, standard pembelajaran 8.3.1 mewakilkan vektor dan menentukan magnitude vektor dalam sata kartes. Okay, jadi kita akan fokuskan pada sata kartes. Okay, vektor unit iaitu vektor yang magnitude-nya ialah 1 unit. Jadi dalam sata kartes, okay, apabila kita diberikan satu vektor unit dalam arah paksi X, okay, kita akan tuliskan dia sebagai vektor I ataupun dalam bentuk matriks laju, nilainya adalah 1 unit ke kanan, okay, dalam arah X dan 0 unit dalam arah Y. Okay, jadi vektor ini hanya ada magnitude pada arah paksi X, tetapi pada arah paksi Y magnitude-nya adalah sifar. Bergerak 1 unit ke arah positif paksi X. Seterusnya untuk vektor J ataupun 01, vektor tersebut bergerak 1 unit ke arah positif paksi Y. Jadi dia akan bergerak positif ke atas, tetapi dalam arah X magnitude-nya adalah sifar. Okay, ini adalah vektor unit bagi arah X dan arah Y. Sebagai contoh, kita ada vektor AB. Okay, kita lukiskan segitiga yang menghubungkan vektor AB tersebut, iaitu 4 unit ke kanan ke K. Okay, jadi vektor AK tersebut adalah bergerak 4 unit ke arah positif paksi X dari titik A ke titik K. Kita boleh tuliskan dia sebagai 4I, iaitu 4 unit. Okay, setiap 1 unit dalam arah paksi X ialah 1I ataupun I. Jadi 4I ataupun dalam matriks laju kita boleh tulis sebagai 40. Seterusnya kita lukiskan satu lagi vektor yang menegak, iaitu vektor KB, bergerak 3 unit ke arah positif paksi Y dari titik K ke titik B. Okay, jadi dari titik K ke titik B menegak. Jadi dengan 3 unit iaitu 3 vektor J atau 03. Jadi vektor AB ialah pergerakan 4 unit ke arah positif paksi X dan 3 unit ke arah positif paksi Y dari titik A ke titik B. Okay, jadi 4 unit ke kanan, 3 unit ke atas. Jadi kita boleh tulis sebagai, okay, gabungan bagi kedua-dua vektor unit tadi, kita boleh gabungkan menjadi 4I tambah 3J ataupun 43. Jadi vektor AB tersebut adalah vektor paduan bagi vektor AK tambah KB. Okey, umumnya kita boleh tulis vektor dalam sata kartes sebagai XI tambah YJ ataupun XY. Yang ini adalah dalam bentuk matriks laju. Seterusnya magnitude bagi vektor dalam sata kartes. Sebagai contoh, vektor AB sama dengan 4I tambah 3J. Okey, sama seperti apa yang telah kita pelajari tadi dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay. Jadi magnitude vektor AB sama dengan punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi kita akan ambil terus nilai perkali bagi vektor I dan vektor J tersebut. Okay. Sebab kita dah tahu dah 4 ni menandakan 4 unit ke arah paksi X, iaitu ke kanan, dan 3 unit ke arah paksi Y, menegak. Okay, jadi kita akan dapat magnitude-nya ialah 5 unit. Okay, jadi 5 unit tu ialah panjang hipotenus AB, segitiga AB. Contoh 16, okay, diambil dari soalan SPM tahun 2013, soalan kertas 1. Gambar raja di bawah menunjukkan dua vektor OA dan OB pada sata kartes. Kita telah diberikan dengan koordinat A iaitu 5, 12 dan koordinat B negatif 3, 2. Okay, soalan A nyatakan vektor OA dalam bentuk XI tambah YJ. Dan soalan B ungkapkan vektor AB dalam bentuk XY dalam matriks laju. Okey, untuk soalan A, vektor OA, okay, jadi kita ada di sini vektor OA, iaitu jika kita lihat telah diberikan dengan koordinat 5, 12, kita akan gunakan koordinat tersebut 5 unit ke kanan dalam arah paksi X dan seterusnya bergerak 12 unit ke atas dalam arah paksi Y, maka kita akan tulis sebagai 5I tambah 12J. Okey. Sebab soalan tadi dia nak minta dalam bentuk XI tambah YJ. Jadi ini sebenarnya adalah vektor kedudukan. Okey.
jika diberikan koordinat bagi suatu titik dan vektor tersebut bermula dari asalan. Okey, bermula dari O. Jadi dengan mudahnya kita boleh gunakan koordinat titik tersebut menjadi vektor dan kita panggil vektor tersebut sebagai vektor kedudukan. Okey, seterusnya soalan B iaitu vektor AB. Okey, vektor AB. Okey, jadi kita lihat di sini vektor AB ialah vektor yang menghala ke kiri dan ke bawah. Okey. Jadi vektor AB apakah laluannya iaitu AO tambah OB. Okey. Jadi laluan dia ialah AOOB. Jadi kita akan gunakan vektor yang kita telah peroleh tadi. Okey, untuk vektor AO sama dengan negatif 5, negatif 12. Okey, asalnya kita dapat 5i tambah 12j. Tetapi ini dalam arah O ke A. Jadi untuk vektor A ke O, okey, vektor A menghala ke O, jadi kita akan lawankan tandanya dan kita letakkan tanda negatif pada X dan Y-nya. Tambah dengan negatif 3, 2. Jadi OB masih lagi dalam arah yang sama dan kita boleh panggil vektor OB ini sebagai vektor kedudukan sebagaimana yang saya telah terangkan tadi. Dan kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep penambahan matriks. Okey, jadi kita akan tambahkan, okey, untuk unsur yang atas kita akan tambahkan dengan unsur yang bahagian atas dan unsur yang bawah iaitu Y kita tambahkan dengan unsur yang sepadan. Okey, jadi negatif 5 tambah negatif 3 dan untuk yang bawah negatif 12 tambah 2. Jadi ini adalah konsep penambahan matriks dan kita selesaikan kita akan dapat negatif 8, negatif 10. Okey, jadi apa yang kita peroleh di sini ialah kita akan bergerak dari A untuk menuju ke B. Kita akan bergerak 8 unit ke kiri dalam arah paksi X dan seterusnya 10 unit ke bawah dalam arah paksi Y. Jadi negatif 8, negatif 10. Itu yang ditakrifkan dengan negatif 8, negatif 10. Okey, seterusnya ialah vektor unit dalam arah suatu vektor. Okey, vektor yang mempunyai magnitud 1 unit dan berarah sama dengan vektor tersebut. Okey, jadi inilah takrifan bagi vektor unit. Tapi apakah sebenarnya vektor unit tersebut? Okey, saya akan terangkan secara terperinci bagaimana yang dimaksudkan dengan vektor unit dalam arah suatu vektor. Okey, katakan tadi kita telah diberikan dengan vektor AB sama dengan 4i tambah 3j. Okey, jadi ini adalah vektor AB. Vektor tersebut menghala ke kanan dan ke atas. Dengan mudahnya, untuk vektor yang selari dengan paksi X, kita panggil dia sebagai vektor unit dalam arah paksi X. Dan untuk vektor unit dalam arah paksi Y ialah vektor yang menegak dengan panjangnya 1 unit. Okey, jadi untuk vektor AB kita boleh bahagikan kepada 5 bahagian, iaitu setiap satu bahagian adalah 1 unit. Okey, kita dah tahu tadi, kita dah buat pengiraan panjangnya ialah 5 unit. Okey, jadi yang dimaksudkan dengan magnitud 1 unit dalam arah yang sama bermaksud satu bahagian daripada 5 bahagian ataupun 5 unit vektor AB tadi. Okey, jadi kita akan zoom in kat sini. Inilah yang dipanggil sebagai vektor unit dalam arah suatu vektor. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan bahagikan vektor AB tersebut dengan 5. Jadi kita boleh pecahkan menjadi 4/5i tambah 3/5j. Ataupun dalam bentuk matriks lajur tadi, kita boleh keluarkan 1/5 tadi, kita letakkan pada bahagian depan. 1/5 darab dengan 4/3. Okey, jadi kita boleh darabkan ke dalam setiap unsurnya menjadi 4/5 dan 3/5. Jadi untuk unsur X magnitudnya ialah 4/5 dan untuk Y magnitudnya ialah 3/5. Ini adalah vektor unit dalam arah vektor AB tadi. Okey, jadi bila kita lihat di sini, panjang satu unit ini adalah 4/5i tambah 3/5j dalam arah vektor AB, dalam arah yang condong ini. Okey, kita boleh tulis dalam dua cara. Umumnya, vektor unit dalam arah suatu vektor, iaitu katakan vektor R, ialah vektor R bahagi dengan magnitud vektor tersebut. Okey, jadi pada bahagian atas ni adalah vektor tersebut dibahagikan dengan magnitudnya. Jadi rumus ini kita akan gunakan untuk pengiraan vektor unit dalam arah suatu vektor. Okey, contoh 17. Gambar raja di bawah menunjukkan vektor OA. Okey, ini adalah vektor OA, iaitu vektor
kita boleh terus tuliskan sebagai vektor kedudukan nanti. Okey, kerana bermula dari asalan. Diberikan koordinat A ialah negatif 86. Soalan A, ungkapkan OA dalam bentuk XI tambah YJ. Dan soalan B, cari vektor unit dalam arah OA. Okey, jadi untuk soalan A ni sebenarnya kita dah buat dah tadi. Jadi kita hanya buat ulang kaji saja, iaitu vektor OA ialah negatif 8I tambah 6J. Kita gunakan saja koordinat yang telah diberi kerana ini adalah vektor kedudukan. Okey, seterusnya untuk soalan B, untuk mencari vektor unit dalam arah OA. Okey, kita dapatkan dahulu magnitude bagi vektor OA, iaitu punca kuasa 2 bagi negatif 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita gunakan perkali bagi vektor I dan vektor J. Dan kita akan dapat 10 unit. Okey, vektor unit dalam arah vektor OA ialah negatif 8I tambah 6J per dengan 10. Jadi kita boleh pecahkan kepada 2, iaitu dalam arah I dan J. Jadi negatif 8 per 10 I tambah 6 per 10 J, dan kita permudahkan, kita akan dapat negatif 4 per 5 I tambah 3 per 5 J. Okey, biasanya kita akan tulis semula jawapan dalam bentuk yang telah diberikan. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk yang sama dengan soalan. Okey, ini adalah yang dimaksudkan dengan 1 unit daripada 10 unit vektor OA tadi. Okey, jadi ia hanyalah 1 per 10 daripada keseluruhan vektor OA. Kalau kita pecahkan di sini, untuk paksi X dalam arah X iaitu negatif 4 per 5I, manakala untuk arah Y, panjangnya ataupun magnitudenya ialah 3 per 5J. Jadi gabungan dia ialah negatif 4 per 5I tambah 3 per 5J. Inilah yang dimaksudkan dengan vektor unit tadi. Kita boleh pecahkan kepada dua arah. Seterusnya contoh 18. Diberi vektor-vektor P sama dengan 6, negatif 1. Vektor Q sama dengan negatif 3, 5. Dan vektor R sama dengan K, negatif 5. Dengan keadaan K ialah pemalar. Ungkapkan dua vektor P tolak vektor Q tambah vektor R dalam sebutan K. Soalan B. Diberi magnitude bagi vektor 2P tolak Q tambah R sama dengan 13 unit. Cari nilai-nilai K. Okey, jadi untuk soalan A, dua vektor P. Jadi kita akan darabkan vektor P dengan 2. Okey, jadi kita akan gunakan konsep matriks di sini. Okey, 2 kita akan darabkan dengan 6 dan negatif 1 untuk kita kembangkan. Dan kemudian kita akan tolakkan dengan vektor Q dan tambah dengan vektor R. Okey, jadi kita akan kembangkan 2 kali 6, 12 dan 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Belakang ni masih lagi sama. Kemudian kita akan buat penambahan bagi unsur yang sepadan. Jadi untuk unsur X pada bahagian atas ni kita akan tambahkan semua. Jadi 12 tolak negatif 3 tambah K. Untuk unsur Y pula, negatif 2 tolak 5 tambah negatif 5. Jadi kita akan selesaikan. Kita akan dapat 15 tambah K negatif 12. Ini adalah hasil tambah bagi vektor-vektor ini. Okey, untuk soalan B pula, kita telah diberikan magnitude bagi vektor-vektor 2P tolak Q tambah R, iaitu 13 unit. Okey, jadi kita telah peroleh tadi vektor 2P tolak Q tambah R ini ialah 15 tambah K negatif 12. Jadi kita akan gunakan teorem Pythagoras. Kita akan gantikan 15 tambah K kuasa 2. Ini adalah magnitude dalam arah X. Tambah dengan negatif 12 kuasa 2 sama dengan 13. Okey, kita akan kembangkan. Okey, saya telah warnakan dengan ungu di sini. Kembangkan 225 tambah 30K tambah K kuasa 2. Tambah, okey, negatif 12 kuasa 2 ialah 144 sama dengan 13 kuasa 2. Okey, kita dapatkan 13 kuasa 2 apabila kita pindahkan set ke sebelah kanan. Jadi kita akan permudahkan dan kita akan susun semula menjadi persamaan kuadratik. Jadi bila persamaan kuadratik, kita akan selesaikan secara pemfaktoran ataupun apa-apa kaedah lain yang sesuai untuk penyelesaian persamaan kuadratik. Okey, jadi dengan menggunakan kaedah pemfaktoran, kita akan dapat K tambah 20 darab dengan K tambah 10 sama dengan 0. Dan kita selesaikan K sama dengan negatif 20 atau K sama dengan negatif 10. Seterusnya, standard pembelajaran 83.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey, untuk penyelesaian masalah ini, kita akan gunakan soalan SPM tahun 2016
kertas 2 sebagai contoh. Okey, contoh 19, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan dan arah bot A, B dan C dalam suatu pertandingan bot solar. Kedua-dua bot A dan bot B bergerak mengikut arah arus. Okey, halaju arus air diberi oleh vektor W sama dengan I tambah setengah J meter per saat. Diberi halaju bot A ialah vektor A sama dengan 2I tambah J dan halaju bot B ialah vektor B sama dengan 6I tambah 3J meter per saat. Soalan A, tentukan berapa kali ganda halaju paduan bot B berbanding bot A. Jadi kita akan tentukan bot B berbanding bot A. Sebut bot B dulu, barulah kita akan dapatkan apakah hubungannya dengan bot A. Soalan B, dalam perjalanan ke garisan penamat, bot C mengalami masalah teknikal dan tersasar dari laluan. Halaju bot C ialah vektor C sama dengan 2I tolak 3 per 2J meter per saat. Cari 1. Halaju paduan bot C dan yang kedua, vektor unit dalam arah bot C. Berdasarkan maklumat yang telah diberi, vektor bagi arus air tadi ialah I tambah 1 per 2J. Jadi sekarang ni daripada garis permulaan, bot A dan B mempunyai arah yang sama dengan arus air. Okey, jadi daripada maklumat yang telah diberikan tadi, halaju bagi bot A ialah 2I tambah J. Manakala halaju bagi bot B ialah 6I tambah 3J dan mempunyai arah yang sama dengan arus air. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan A dulu. Tentukan berapa kali ganda halaju paduan bot B berbanding bot A. Okey, pertama sekali kita akan hitung dulu halaju paduan bot A. Gunakan simbol V untuk halaju. Halaju paduan bagi bot A ialah vektor A tambah vektor W. Halaju bagi A tambah dengan halaju bagi arus air. Okey, sebab arah yang sama, maka halaju bot tersebut akan menjadi lebih laju. Kita akan selesaikan vektor paduan. Okey, 2I tambah J tambah I tambah setengah J. Okey, kita akan selesaikan. Kita akan faktorkan perkali bagi I dan perkali bagi J. Jadi kita akan selesaikan apakah perkali I dan perkali J dan kita akan dapat 3I tambah 3 per 2J. Jadi seterusnya, untuk halaju paduan bagi bot B, sama juga macam bot A tadi. Okay, kita akan tambahkan halaju bot B dengan arus air. Okay, kita akan dapat 6I tambah 3J tambah I tambah setengah J. Dan kita akan faktorkan vektor I dan vektor J tadi. Dan kita akan dapat 7I tambah 7 per 2J. Jadi kita akan gunakan kaedah vektor selari. Sebab vektor B sama dengan K vektor A. Okay, konsep vektor selari tadi yang kita telah pelajari. 7I tambah 7 per 2J sama dengan K 3I tambah 3 per 2J. Okay, jadi saya kena sebutkan dulu vektor B di sebelah kiri. Sebab soalan ni kita nak tengok berapa kali ganda halaju B berbanding bot A. Okey, jadi kita bandingkan perkali vektor I sahaja. Kalau kita lihat kat sini, vektor I perkalinya ialah 7 dan di sebelah kanan ialah K darab 3 ataupun 3K. Jadi kita selesaikan K sama dengan 7 per 3. Jadi nilai K ni adalah, jadi nilai K yang kita peroleh tadi ialah gandaan bagi vektor B berbanding vektor A. Jadi vektor B sama dengan 7 per 3 vektor A. Okey, jika kita lihat di sini, kita dah boleh jangkakan bahawa bot B mempunyai halaju yang lebih tinggi daripada bot A. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, dalam perjalanan ke garisan penamat, bot C mengalami masalah teknikal dan tersasar. Jadi kalau kita lihat pada rajah tersebut, bot C itu arahnya telah tersasar dari laluan. Jadi halaju bot C sudah tidak selari dengan vektor untuk arus air. Okey, halaju bot C ialah C sama dengan 2I tolak 3 per 2J. Cari halaju paduan bot C dan vektor unit dalam arah bot C. Okey, untuk vektor paduan, kita telah diberikan dengan halaju bagi bot C tadi. Jadi halaju paduan bot C sama dengan halaju bot tambah dengan arus air. Jadi kita akan dapat 2I tolak 3 per 2J tambah I tambah setengah J. Jadi kita akan faktorkan sama macam kita buat dalam soalan A tadi untuk
halaju paduan bagi bot A dan bot B tadi. Okey, kita akan dapat halaju paduan bagi bot C, iaitu VC sama dengan 3I tolak J. Seterusnya untuk vektor unit bagi vektor C, okey, akan ada simbol hat kat sini. Kita telah peroleh tadi vektor C, vektor paduan bagi bot C, dan vektor unit ialah vektor bahagi dengan magnitude. Okey, jadi kita akan tulis 3I tolak J per dengan magnitude-nya, iaitu sert 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Jadi kita akan dapat vektor unit dalam arah vektor C sama dengan 3I tolak J per sert 10. Baiklah, kita telah menyelesaikan perbincangan kita tentang tajuk vektor dalam video kita yang ketiga ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu Hasnul untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.